kat rumah, ya Allah. Dia duk doa, dia tunggu nak bel. Tok Wei tadi tu, Tok Wei tunggu nak bel. Allahu Akbar. Malaikat ni naik dapur dah. Allah Ta'ala doa dia. Comel. Allah Ta'ala kata comel sangat. Apa yang dia buat udah dia comel. Saya puji pula perbuatan dia tu. Subhanallah. Lepas tu malam pula nak masuk maghrib. Waktu yang kedua. Bila nak masuk maghrib tu, malaikat hak waktu siang tadi, hak mari, hak turun mari tadi tu, dia naik pula. Nak masuk maghrib. Bila masuk maghrib, dia naik pergi. Gila tu kali. Dia naik pergi kepada Allah. Allah SWT tanya dia, dan Allah lebih mengetahui sebenarnya. Allah tanya sebagai cara untuk nak nampak pada hamba-hamba dia. Allah Ta'ala tanya, wahai malaikat aku, lagu mana pula mu tinggal hamba aku? Dia kata, ya Allah, ya aku tinggal dia tunggu nak sembahyang maghrib. Aku tinggal dia tunggu nak sembahyang maghrib. Jadi buku catatan kita tu mula hak ni dengan buku catatan kita tunggu nak sembahyang, ataupun kita duk baca Quran, ataupun kita duk berdoa, dan disudahi dengan kita duk doa, duk sembahyang hak tengah hari ni. Lagu tu juga pagi dimulakan dengan buku catatan dengan baik, dan disudahi dengan buku catatan dengan baik. Orang yang boleh istiqamah dengan perkara ni, tuan-tuan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala, ulama kata orang ni adalah orang yang berjaya, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Orang ni lah orang yang mendapat ketenangan sebenarnya. Orang yang dapat kebahagiaan yang sebenarnya. Kita hari lah ni, tuan-tuan puan, kita balik di rumah kita, kita carinya kebahagiaan sudah pastinya. Semua orang nak bahagia belaka, orang kaya nak bahagia, orang miskin nak bahagia. Tapi hamba selalu dalam ceramah-ceramah hamba mengajak semua, tidak semua orang kaya dapat kebahagiaan, tak. Tidak orang miskin dapat penderitaan, tak. Ada orang miskin dapat kebahagiaan, ada orang kaya dapat penderitaan. Dia tak kira. Kebahagiaan itu duduk dari jiwa sebenarnya. Apabila jiwa dalam tuan-tuan puan-puan, apabila jiwa dalam hamba tenang, apabila jiwa dalam bahagia, walaupun zahir tak ada makan, tapi kita boleh duduk dengan bahagia. Walaupun zahir tak ada anak, tapi kita bahagia. Walaupun zahir ada orang tu tak ada bini, tak ada tok lelaki, tak ada rumah, tapi batin dia bahagia. Alhamdulillah, ni jiwa bahagia. Orang nak jiwa bahagia ni tuan-tuan puan, dia kena duduk dengan Allah. Orang nak jiwa bahagia ni, dia kena dekat dengan Allah. Orang nak jiwa bahagia ni, dia kena Allah nyampakkan bahagia tu masuk dalam jiwa dia. Subhanallah. Benda ni adalah satu rahsia yang tak ada orang boleh rasa illa man dhaqaha, melainkan orang yang boleh masuk duduk dalam itu. Maka orang yang boleh masuk duduk dalam itu ialah di antara orang yang lazim di rumah Allah, orang yang lazim semaya pen, orang yang tinggal apa saja yang Allah Ta'ala marah dia tinggal. Pak Tuhan tak bui dia tinggal. Sebab apa? Kalau dia buat Tuhan langit tu, maka dia akan mendekati kemurkaan Allah. Hati dia akan jadi gelap, dia tahu. Bila hati dia jadi gelap, rahmat dia payah masuk dalam hati. Iman dia nak lari tupik daripada hati. Kemurkaan Allah dia akan masuk dalam jiwa dia. Maka dia akan hidup tak selesa, hidup gelisah. Itu yang pertama. Yang pertama, kalau kita nak bahagia, lepas pada kita balik jauhi, selain pada kita buat haji dah, maka kita kena lazimkan pagi, petang, waktu sepadan ni, dan waktu nak masuk maghrib. Sebab itulah waktu 2 pagi ni tuan-tuan puan-puan, di antara yang digalakkan kita berdoa. Nak masuk bel tu, waktu nak masuk tu kita ada tangan doa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bila malaikat naik ayat kepada Allah, hamba berdoa apa? Mu tinggal dia apa? Ya Allah, ya takut. Dia doa, ya Allah. Dia minta apa? Dia minta sekian. Wui dia. Tuhan dia baik sangat Tuhan ni. Kita yang malah. Kita tak tahu kata dia baik. Kita tak yakin kata dia baik. Betul lah betul juga. Digalakkan kita tu duduk tunggu mayat tu. Kat tangan doa, ya Allah, ya Allah. Doa ke anak kita, doa ke bini kita, doa ke cucu kita, doa ke masyarakat kita, doa ke umat Islam, doa. Laka doa, tak tolak doa. Doa hari-hari tu. Maka malaikat naik tanya, wih dia, dia kata, wih dia doa nak minta sangat, wih dia. Aku suka, wallahu yaghdabu in tarakta soalahu. Tuhan dia kata dia marah, Tuhan marah kalau kita tu tak minta dengan dia marah. Pelik sikit hari ni. Kalau kita tuan-tuan puan-puan, hari yang pertama yang kita nak dapat kebahagiaan, kita nak dapat ketenangan bila kita balik. Yang kedua, tuan-tuan puan-puan semua yang dikasihi semua, kita banyak baca Quran. Quran itu sudah pastinya. Tak ada wirid lain lebih molek pada wirid Quran. Tak ada bacaan lain lebih molek daripada baca Quran. Tak
Tak ada ibadat lain lebih baik daripada ibadat baca Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik puakmu, Nabi kata, hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih. Sebaik-baik puakmu orang yang belajar Quran, orang yang mengajar Quran. Tujuan belajar tu, tujuan mengajar untuk nak boleh baca. Maka bila baca, tujuannya untuk mendekatkan seorang hamba tu dengan Rabbul Izzah, Rabbul Jalalah, Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung, Tuhan yang besar. Kalau begitu, tuan-tuan puan-puan, dengan baca Quran ni, Quran itu akan datang kepada kita di alam barzakh. Ya'til Quran syafi'an li ashabi. Quran dia akan mari untuk beri syafaat kepada tuan dia. Orang baca. Allah Akbar. Tak ada dah bila kita mati ni, tuan-tuan puan-puan. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi, dia pesta mana kita kalau mati, yatba'ul mayyit thalath, kata Nabi. 3 perkara yang akan turut kita pergi kubur. 3 perkara. Tak kira biar-biar akan turut kita pergi kubur bila kita mati. 3 perkara. Yarji'u ithnan wa yabqa wahidun. Kelik semula 2, dia duduk dengan sama dengan kita, so ya tuan-tuan puan-puan. Pak kelik semula 2, dia duduk sama kita, so akan turut kita, kata Rasulullah, akan turut kita ahli keluarga dan harta kita. Dia turut kita, saudara mara kita, orang rapat kita, sayang baik kita dulu, duduk sayang, duduk kecek, puak-puak, tak kopi sekali, dia mari. Bila kita mati, dia mari. Lepas tu bila dia akan turut kita lagi, dia akan turut kita lagi. Allah Akbar, tuan-tuan, dia akan turut kita lagi, sedih dia pun. Bini pun aku tidak turut hidup bagai kubur, nak masuk alih. Nak masuk kita tak sadar masuk lah. Tak sadar masuk dia kubur, tengok jauh-jauh, duduklah kereta tengok jauh-jauh. Tiap bini pun. Anak tu lagi, Masya Allah. Kalau anak juruk, anak tak juruk kat dia turut, sebentar je juruk, turut juga anak dia turut. Nabi baik turut, dia turut di kubur tiap. Hatta kita masuk dalam kubur, kita pun masuk dalam kubur. 3 perkara. So lagi turut kita tu, amalan kebaikan kita, dia turut juga tu. Tapi lepas pada kubur, di kamu, lepas pada kubur, di siapkan tuan-tuan semua. Maka yarji'u ithnan. Kalau duk saya kita sana itu sayang baik kita pun, dia tak akan duduk kubur tu, tuan-tuan puan-puan. Dia tak boleh duduk dah kubur tu. Kalau duit-duit dia duduk juruh baik sangat kita punya semua tu. Seminggu ni tu, lama tu. Seminggu tu pun ya puasa kelisah dah dia tu. Anak kita hak soleh mana pun juruh hafal Quran 30 juz anak kita. Dia boleh duduk tu ya, dia boleh tunggu kita pun. Dia kena kelik juga. Bini kita, oh saya kita janji sehidup semati, kita mati dia tak mati pun, tak turut janji. Dia mati kita tak mati pun, tak turut janji. Kata nak semati sehidup semati, dah mati, tak turut kita pergi dalam kubur. Ada bini, oh nak pergi apa, nak amak nak pergi turut tembok apa lah, amak nak pergi dalam kubur, tak ada bini kata. Akhirnya bini saya tak mana pun, dia terkelik rumah kak, terkelik di belakang. Kereta kita, harta itu mari ke harta tu. Dia mari beri, anak kita bawa atas kubur Allah. Mari kereta kita, rumah tak mari lah, rumah duduk rumah lah. Dia mari tu, lepas tu kereta balik semula, tak ada kereta duduk kubur, tak ada. Akhirnya tuan-tuan perempuan, kalau dia mari duduk kita sebentar ya, di kubur tu. Paling tinggi seminggu, tinggi lah tu. Lah ni tak ada dah hari buat, jari-jari dah hari buat tu. 3 hari ada tepung-tepung, pohon pula dah tu. Pohon semua hidup, anak sedap. Nanti buat nasi, tak luar nasi. Lepas tu kelik belakang, gapo tuan-tuan puan-puan, cuba khayal, cuba bayar. Anak tu kita lakukan. Kita sore congok angok getah kita dalam kubur tu. Sore congok angok kita tu. Saat-saat tu gapo yang kita fikir tu, tak ada lain tak mungkin. Kita fikir, adakah aku nak jadi labuan ya Allah. Bila kaki terakhir tinggal kubur kita, kaki terakhir tinggal kubur kita, dia hundugi, maka marilah mungkin nakir tuan-tuan. Oh, waktu nak duduk kita tu mari mungkin nakir. Kalaulah kita ni orang beriman, kita hidup atas dunia ni orang baik kita, duduk kita baca Quran, duduk kita tak menyakit dia, duduk kita tak menyusah dia orang. Kita ni buat warna baik supaya payah tak tinggal. Zakat kita tak lupa, zakat kira molek zakat kita. Zakat mah pun kira, semua kita kira. Haji kita buat, puasa untuk Allah kita buat molek semua tu. Tuan-tuan puan-puan, pada hari tu malaikat muka nanti dia mari dengan rupa yang begitu cantik sekali, begitu comel, supaya kita duduk dalam kubur jadi tenang jiwa kita. Kita kan bila kita tengok benda yang molek, kita akan rasa sedap. Kita tengok benda molek tak?
Kita tengok orang yang comel, orang jangan usah sedar tengok. Kalau kita tengok benda utuh, kita tengok Allah utuh, Allah kita puasa tidur ngiga kita. Tengok benda utuh puasa tak sedap tengok. Tak sedap tengok, tak sedap. Jiwa kita tak lagi. Manusia dia suka macam-macam. Allah pun suka macam-macam. Tapi dalam alam barzah tuan-tuan, kalau kita rejur hidup lah ni, kelak wajin kita juga rejur sampai kita mati. Mungkin akhirnya mari comel Allah Akbar, comel mari. Yang mari senyum, mari comel, tanya kita pun supak. Dia tanya pun supak, kita sedap sikit lah dengar, dia tanya supak. Supak dia tanya kita kecek molek, wisale comel. Kalau kita ni huduh duduk tak dunia, kita degil duduk tak dunia, kita tak juru duduk tak dunia, orang suruh kita tak buat, hak tu suruh. Hak tu jenis wahai mupak orang, jenis macam-macam jenis hak buruk. Kalau kita waliyahbillah kita minta kita tak jadi apa tu. Tapi kena esok sungguhlah diri kita ni. Kita bukanlah betul. Kalau kita lah betul, matilah keadaan lah betul. Huduh muka nakirnya mati. Rupa utuh ada sebut dalam hadis, subhanallah, utuhnya bukan akhir mari ni. Dan dia mari dengan sorong ni lebih daripada guru. Tuan-tuan biasa dengar tak guru yang masuk hujan lebat tiba-tiba bunyi sekali guru tu. Kejut kita. Tiba-tiba utuh ke rumah. Kena TV kau kena lakar bunyi kuat tu. Dia mari teruk daripada sa'itah, daripada suara guru yang begitu kuat. Dia mari suara dia tu kejut. Lagu mana keadaan kita? Kalau kita duduk atas dunia, kita kejut boleh peluk dengan lelaki kita, apa kok peluk? Duduk dalam tu kejut pergi peluk dengan mati apa nama dalam tu. Nak pergi dah kat mati apa nama duduk dalam tu. Kejut risau ya. Tak ada dia rodel lagi jerit dah. Kalau kita jadi orang degil atas dunia ni. Tu nak mikir malak. Kena mikir padai kau kita nak degil 50 tahun, nak susah 50,000 tahun dalam kubur. Padai kau? Tak ada. Kalau tak ada jadi orang malak. Kalau tak ada, Nabi kata kita jadi uju. Kalau tak ada, kalau tak ada, jangan jadi orang degil. Jangan. Jadi orang yang paling juruk, barulah kita akan senang sama-sama duduk dalam kubur. Maka di antara hak senang tu orang baca Quran ni. Orang juruk ni, bila baca Quran tuan-tuan masuk dalam kubur, yatil Quran syafi'an li ashabihi. Selain pada muka nakir duduk dalam kubur comel lah tendah, dia mari pula Quran pula hari. Quran hak mana ni? Hak kita baca dulu. Duduk atas dunia dulu kita dah baca, kita dah khatam Quran. Kita khatam ni tu. Kita khatam Quran sekali khatam, dua kali khatam, tiga kali khatam, lupa dah kita. Duk khatam dia dulu, lupa dah. Lupa atau kita khatam apa kali, lupa dah. Yang mari membuat tu dalam kubur. Yang mari dengan rupa yang comel latih pula yang mari. Yang mari rupa comel latih, bukan apa dah rupa comel ni. Rupa comel mari nak sayang kita. Orang Tino je mari rupa jadi jenis-jenis tu. Orang Tino lah betul. Orang jatuh, kalau mari rupa orang jatuh pun tak apa. Mari rupa orang Tino pun kau muncul kita. Orang jatuh. Comel mari untuk nak tenangkan kita dalam kubur. Ya Allah. Kita pun tanya dalam hadis ni. Mung siapa? Tak rasa tengok orang. Aku tak rasa tengok mung ni. Siapa mung ni? Kubur kita diluaskan. Nampak spek kita tengok tu. Allah speknya kubur. Kubur kita tak tuan-tuan. Orang juru kubur dia tak sepik. Kubur dia luas. Sok mata mana. Sok mata mana luas. Kita tak tengok mata mana tu. Tengok tempat atas hari tu turun. Tengok. Kubur jadi luas itu. Maknanya kubur kita tu seluas dunia lah. Allah buka. Dan Allah kaya. Allah ada harta yang kaya. Dia boleh buka mata pandangan kita. Biar jadi luas. Biar jadi lega kita. Supaya kita ada alam lain dah. Supaya kita ada satu alam sore kita. Yang ramai sayang-sayang macam-macam melotek mari duduk keliling kita. Allah tu syurga dah tu dalam kubur tu. Nikmat syurga yang Allah beri dalam alam barzakh. Tak situ tuan-tuan puan-puan. Cuba kita khoyah sikit Cuba khoyah sikit. Nak mana hak tu kau hak mari kepit dalam sepit dah. Dia kepit pula kita tu lah rusuk mari duk bedah gimana. Amal malah geliat kaki. Dia mau urut kaki sikit Allah. Dia mau urut Nabi sedap pun gelapak di kita. Tak ada patah lagi tu lah tu. Ya urut, ya pecik tekan sikit ya Allah. Amo tengok semak nak cabut gigi semak. Allah gelapak di semak pula tak kena urut Allah. Ni orang urut tak dunia, orang urut Nabi sedap tapi sakit kita. Sakit. Apatah lagi kalau tulis kita patah, kita betul-betul lah sakit. Apatah lagi kalau tulis kita betul dia nak gadah kita sakit weh.
sakit lagu tu. Kalau itu kita dalam alam barzakh, tuan-tuan, dua pilihan di antara hak sedap sungguh, di antara hak buruk sungguh. Kalau hak sedap sungguh, dia mari ramai-ramai, kita pun tengok, perhati tengok, tak kenal duduk dunia dulu. Nak kata duduk semaya masjid kali, tak rasa tengok. Siapa demo Ama ta'rifuni? Ia pun tanya kita, hanya kita arak lah. Apa kita pun kita sarak dah. Tak ngaji pondok dulu atas dunia pun tak apa. Assalamualaikum pun kita arak. Tu hewi kita arak. Tak ada oseh, tak ada oseh. Ama ta'rifuni, mu tak kenal aku ke? Tak ceng ke? Kita pun tengok parti tengok. Oh ya. Oh dulu tu guru duk oyak atas le kubur kalau kujur baca Quran. La'allaka al-Quran. Kita teka kena. Muka aku duk rasa ni. Nampak? Dulu tu guru duk oyak dah dulu. Tok Khatib tu ya ada tamimba dulu. Tok Imi tu ada ngajar sok moda dulu. Muka kau. Dia kata, "Ya, mari aku nak mari tu memang hari ni ni." Mu tidurlah ni adalah kan. Tidur. Pak tidur kita tu molek. Tak suka sini dah. Sini minum sedia dah. Dalam itu tempat kita tidur kita. Ibu-ibu semua comel tak tidur kita. Kita pun letih. Letih sebab apa? Sebab atas dunia orang beriman ni dia tak berehat mana. Dia tak berehat mana. Dia duduk dengan semaya, dia duduk dengan tolong orang. Dia tak ada nak berehat orang beriman. Orang beriman dia tak ada nak berehat banyak. Dia letih. Kerja agama tak banyak dah. Masuk ke kubur dia letih ni. Dia tidur. Kita petak kepala, hati tenik, otak tak nak mikir apa. Tak ada lah nak mikir. Tak ada nak mikir. Nak mikir apa. Sabuk yang amak. Tak ada. Tak ada pasal lah. Kita tu masa tu. Memang tak, orang tua kelik dah rumah. Tak nak cara orang tua jauh. Dia duduk dan nikmat lah kubur. Tak ada kelik rumah Dia tak pala dalam hadis sebut. Dia tak pala ibu-ibu semua kat kita tu. Kita kata kita orang jauh tak pala tak kena dalam lidah kita. Sebab sedap. Lemak sedap. Apa ni, batas sedap. Orang pula duk temui kita, duk pecek petih kita, urut kita tu pakai duk urut kita. Allah sedap sungguh. Mari coba pakai urut kita, pakai apa tu. Neralah kita tuan-tuan puan. Dalam hadis sahih ni yang sebut kata bila kita nera tu, kita kejut sedap. Sama kapal kita kata bunyi bising ni. Dia kata, bang boleh dah. Kemak dah weh. Allah. Kemak dah masa tidur sebentar ya. Sebentar baru masa tidur. Masa tidur sebentar. Tidur sebentar lah. Orang seni tidur lah sedap. Kita tidur pak tak sedap, pak panah Allah. Lepas celak-celak tak subuh lagi kau. Pak tak sedap. Cuba tempat sedap, makan kenyir, semua cukup tidur sebentar. Allah, tak kuat lagi tidur. Sebab kita sedap tidur tuan-tuan. Dalam kubur ni kalau kita juruk itulah Quran. Kalau kita baca. Kalau tuan-tuan, puan-puan, kita atau anak-anak kita sial kok. Kita juruk dah anak-anak kita. Juruk dia. Ada orang-orang nak doa sini. Selain berdoa, jangan doa saja. Kena didik dia. Didik aja. Amo dah ajar seumur rumah tu, amo dah ajar para ibu bapa, para pelajar di Darul Furqan, amo dah ajar. Orang mau jumpa amo ajar. Orang amo dijumpa amo ajar. Dalam mimbar amo baca tu amo ayat. Baca ayat. Baca. Ya Latif, ya Latif, ya Latif tu kita baca 10 kali. Ibu-ibu comel tu baca kat cucu kita. Baca kat anak kita. Molek-moleknya hak baru beranak, hak kecil-kecil dah. Tu hak baru boleh anak baru. Kita baca. Cucu kita baru beranak tu kita baca. Ya Latif, kau umur 5 tahun, 10 tahun, comel lagi. Bila-bila dia sisir rambut, minyak rambut dia tu. Kita ada sisir pagi-pagi nak pergi sekolah, kita baca. Ya Latif, amalan dia nya tuan-tuan puan-puan, kita baca Ya Latif 10 kali senampak. Kalau boleh. Tarik nafas panjang, tarik molek. Ya Latif, 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 Ya Latif. 10 kali tak? 10 kali tu Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Kita nampak kita dengan muh dah kepala dia, dah mumbung dia. Muh sejuk tak mumbung ni, tak tahi dia ni. Kita muh kokok situ. Gapo kita dah baca sana ni? Ya Latif, iaitu nama Allah. Ya Latif wa ilmu Allah, sifat dia lemah lembut Allah. Hujungnya Allahu latifun bi'ibadi. Allah lemah lembut dengan hamba-hambanya
yarzuqu man yasha, dia akan beri rezeki kepada siapa dia saja yang dia kehendaki. Wa huwal qawiyul aziz, dan dialah yang gagah, dialah yang kasih sayang pada hamba-hamba dia. Kita pun siuk terakhir anak kita, tamu anak kita, minta doa kata, ya Allah lembutkanlah perangai anak aku ni, wujud hati dia lembut ya Allah, siuk buat sama-sama. Insya-Allah anak kita tak lagi. InsyaAllah cucu kita tu dengar kata bila kata kita macam tu. Tapi kalau umur 28 dah ayah hakik nak baca. 28 dah ya duk kena metong dah tu tak. Kita baca siup tu dia ludah dalam muka kita. Muka kita saya baca ya dulu baca ni. Tapi kalau asal nak dah tu kita baca boleh lah. Tak apa ikhtiar. Baca tapi buat semua jangan buat sekali tak jadi. Tak jadi guna ayat Quran. Tak jadi guna ayat Quran ni. Sayyidina Umar hak kerah tu. Sayyidina Umar kerah beking hak. Sayyidina Umar ni kerah. Bin napa kau semua napa tu balik Sayyidina Umar beking dia. Sayyidina Umar sebelum Islam, lepas Islam dia beking semua. Beking dia lepas pada masuk Islam tu dia nak pergi hijrah orang lain hijrah nusuk-nusuk. Dia hijrah je pergi prakak dalam kampung. Depan kampung je pergi prakak Sayyidina Umar. Dia kata, aku nak hijrah ni. Engkau orang masa tu orang pelakak, siapa dia hijrah, nak bunuh Saya nak umat ki, siapa dia ni aku nak hijrah ni. Aku nak hijrah ke Madinah ni. Siapa dia nak jadi bini dia tu, nak bini dia jadi bujang, anak dia jadi anak yatim, ni mari jumpa dengan Umar. Depan. Mari jumpa dengan Umar depan. Kalau kita kak, ni jumpa dengan Umar depan Hilton. Depan Hilton. Kalau kita kak, tapi tak tahu masa tu Hilton ada kodok, tak tahu. Jadi depan dia tu tak ada dia sepah bukan ni Sayyidina Umar. Depan dia nyo. Selepas Islam, sebelum Islam, dia nak pergi masuk Islam lek dah tu. Nak pergi masuk Islam, dia ketuk pintu rumah tempat apa ni Darun Nadwa, tempat Nabi duk syarat susuk dengan sahabat. Dia ketuk pintu kok. Sahabat pergi buka tengok, Nita tengok siapa dia. Umar tu popin. Tengok Umar duk pintu, kejut Umar ni bekel sungguh bekel setara tu Umar tu. Tapi lembut hati dia dengar ayat Quran lah. Dia dengar adik dia Fatimah bintul Khattab baca, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ada riwayat menyebutkan baca 15 ayat, ada riwayat menyebutkan baca 5 ayat. Lembut hati ni lah mata berah tu. Oi, hebat Quran. Jangan main Quran. Jangan buat main Quran ni adalah kalamullah. Benar kerah dia boleh jadi lembut Quran. Sebab itulah didikan yang sebaik-baik didikan Al-Quran. Baca anak kita dengar Quran. Lepas tu kita baca atas bumbung anak kita, siuk anak kita, insya-Allah anak kita akan jadi lembut hati dia, lembut baik perangai dia, lembut dia dengan kita. Alhamdulillah. Itu tuan-tuan puan khususnya orang Tino tu, khususnya orang Tino buat kalau mau buat diri rumah. Ni amu sisir rambut anak sendiri. Pagi-pagi amu duk ngajar amu kelik dulu anak kalau amu sisir rambut tu. Apa amu nak amanah ni? Anak tu baca, tak pada amu baca. Amu sisir bunyuk rambut. Orang tengok, ada orang biasa tengok. Apa sisir rambut anak? Ya. Sebab amu nak tu, mama dia takut tak baca tu. Nama dia buat lagu India. Parok sungguh. Lepas tu nak marah anak. Allah dengar lagu India seumum. Kepok India kata. Kok ni tuan-tuan puan, benda ni kita kalau nak jadi molek, nak jadi selesa bila balik jauh esok, benda ni kita kena guna pegang langkah hidup kita. Baiklah tuan-tuan puan, langkah kita pada pagi ni kita boleh ambil yang pertama, kita lazimkan pagi petang duduk di tempat sembahyang. Orang Tino duduk tak jadah pagi petang. Payah tapi payah apa tak payah ni. Sebab kalau nak masuk ngorek ni kita duduk apa? Duduk alih lemu. Orang tu alih kita. Malaikat pun naik kata, apa hamba aku nak buat? Ya duk alih lemu. Duk alih lemu, masuk lemu le pakar, masuk lemu le kanan. Ada setengah tu, apa hamba aku nak buat? Duk kedai kopi. Malu lagi. Alih lemu tu nampak kerja sikit. Apa hamba aku nak? Duk kedai kopi. Naik malaikat naik pun. Apa hamba aku tinggal? Hamba aku nak buat apa? Duk buang kedai kopi. Buang kedai kopi semua menata ni. Berat-berat kita. Kalau kita kena lazim dua masa ni kat tengah-tengah kita. Mana-mana kita tengah-tengah kat dua ni tuan-tuan puan-puan, kaum ibu masuk dalam rumah.
Orang tua dulu ke nak masuk ngorek. Ngorek lah, nak masuk ngorek. Bat. Duk mana budaya tu lah ni? Duk mana dah budaya tu lah ni? Ibu-ibu tanya diri kita sendiri. Orang tua dulu je dia tanya ngorek lah. Lah ni duk mana dah? Lah ni pukul 10 malam. Orang tua tak tanya ke anak. Duk mana mau tak tanya. Pukul 12 mau ceramah. Mana hari tu klik hari pukul 1 pagi tuan-tuan. Amal lalu nak masuk neraka tu, anak-anak muda kita duk naik motor, amal tengok ya Allah. Budak-budak muda pukul 1 pagi kena jatuh kena tak motor lagi mak buat depan amal. Slow kereta tengok dia tunjuk nombor amal. Kita slow nak tengok. Nampak dah aku ni tak lawan mu, pakai keserupai, pakai tak lawan cerahmu. Tunjuk nombor ni. Tengok ke apa? Ni. Oh, bekanya. Mana mak ayah ni? Mana masyarakat kita? Perlu kita mikir tak benar ni. Kadang-kadang kita mikir hak kita, kita mikir hak lain juga. Aku mana nak jadi dengan masyarakat kita, anak-anak kita, mak pak duk mana? Oh, tak nak buat dah. Ustaz weh, apa weh? Tak cakap nak pitah dah kita. Pitah sungguh dak. Kita tu. Kita siasat sungguh dak. Duk mana mereka? Ni tugas tok lelaki, tugas bini, tugas hak kita, tugas belakang ni. Jaga ni, ngorek, widuk jaga tu. Kita pergi jatuh tu, ngorek kalau boleh jatuh masjid lah. Belum ngorek tu masuk dalam masjid tu. Tapi jangan jadi cungai ekor. Klik mokong demo dah siap dah. Oh, sepa kita kopi mau kita tu tunggu nak bincang dah. Aku kata tak lebih 14 hari. Pak kata aku tak boleh jual lu dah. Tak lebih 14 hari. Nanti tengok. Dia bila mak apa dia? 1, 2, 3. Cukup 40 hari kita tak ganya semua weh. Lah ya. So seminggu tak ada. Aku kata kan no. Kena tahu ni mau. Tak proses dia nak bincang ke mana dia mau upah. Tak sabdali sebab kita buat kerana Allah. Itu yang hasilnya. Sebab tu di antara doa kita lah ni tuan-tuan puan ialah istiqamah. Minta Allah capai supaya istiqamah kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan istiqamah tu kita diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan puan semua, hari ini sebagai hari terakhir tazkirah kita adalah akhir tazkirah kita. Kita boleh duduk di Bumi Mino ni. InsyaAllah di Mekah tu kalau di Ansisiah kalau ada peluang kita boleh bersemayah tu kita buat tazkirah sikit insyaAllah. Semoga hati kita dengan tazkirah ni, orang yang memberi tazkirah pun hati mudah-mudahan jadi lembut sikit. Jangan duk kecek wasa malu tinggi ke. Kalau duk kecek ni tak buat belaka ni, tak buat tapi bila kecek wasa malu diri. Oh, mudah kecek mu tak buat wasa malu. Orang dengar pun mudah-mudahan wasa juga. Wasa betul kalau betul ni ada royak tu. Hak bapa royak, hak ustaz royak tu mungkin betul, mungkin tak betul. Tapi kalau hak Nabi royak dalam isi kandungan hak dia royak tu betul cerak. Kalau hak Tuhan royak dalam isi kandungan hak dia royak tu betul cerak, akan berlaku cerak. Kalau royak sana azab kubur, azab apa hak tu cerak-cerak dah. Bukan hak wik candak, bukan hak nak jadi tak, tapi hak tu hak syukur tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat pengajaran, mudah-mudahan kita dapat uruskan kita ni bila balik gitu kita lebih baik daripada hak kita nak bagi. Insya-Allah tuan-tuan. Allah Ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna minal ulama'il mukhlisin wa minal ulama'il 'amilin wa min 'ibadika as-salihin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah, semua kami hadir pada pagi ini ya Allah, jadikanlah kami semua ini ya Allah orang yang mendengar dan mengamalkan dengan apa yang dia dengar ya Allah, orang yang berkata dan beramal dengan apa yang dia kata ya Allah. Semoga Engkau redai kami semua ya Allah, semoga Engkau lembut hati kami semua ya Allah, semoga Engkau taufikkan kepada kami semua ya Allah, dapat kami jadi orang yang berubah, orang jauh sampai ke akhir hayat kami ya Allah, sampai kami berjumpa denganmu ya Allah. Dan apa yang kami dah cerita tentang hadis Nabi Musa ni ya Allah, jadilah kami daripada ahli syurga ya Allah, jadilah kami daripada orang yang boleh duduk dalam alam barzakh ya Allah, dan jumpa dengan comel-comel wajah daripada Al-Quran Karim dalam alam barzakh
ya Allah. Dan jangan angkat jadi kami ya Allah boleh jumpa dengan malaikat ya rupa untuk soal siasat kami ya Allah. Ya Allah, dan kami jadikan kami semua ahli syurga ya Allah. Jadikan kami semua ahli syurga ya Allah. Jadikan kami semua ahli syurga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, banyaklah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kita tu sihat lagi dah. Lebih lagi kita tu boleh duduk di bumi yang berkat, bumi Mino pada pagi yang terakhir dah jemaah kita tu, sebab semua kita nak awal. Jadi alhamdulillah yang berhormat pada bapa kita, yang saya berhormat lagi pada Nayuk. Nayuk bagi kita mari dengan tazkirah pada hari ni dah.